Ada pertama saya mulai ucapan kedua terakhir. Oke, terima kasih yang berbahagia Jawisel, anak Licok, itu bagian jadi abg ini dulu merangkap MC sementara malam ini. Yang berusaha jadi Tunging, Edi Idita, Madam Sim yang datang khas untuk membawa saya ke jabatan dan juga saudara Brandon, selamat datang ke JKA Bintulu. Berapa usia saudara sekarang? 26, 29. Masih single. Okey. Pada usia 23 tahun seorang anak sekolah tahu melamar kerja di JKA dan sejarah mendapat kerja agak begitu mudah. Kerana tulis surat pergi di JKA dengan SPA cakap tak ada vakansi. JKA cakap sila lapor diri kepada juruterbahagian JKA Bintulu tanpa ada interview masa itu. Jadi kami merupakan batch pertama EA yang asal apply saja memang garanti dapat diterima oleh JKA. Dan kami golongan pertama ketika itu dan lepas itu bila cukup 5 tahun saya naik pangkat ke JDTC. Kemudian dapat pos QS pun dengan KPSL kenaikan pangkat SS secara lantikan. Jadi maknanya laluan-laluan mudah di sana. Saya harap akan mendapat laluan mudah seterusnya lah nanti. Jadi itu dia sejarah saya selama lebih 20 tahun di JKA Bintulu. Sebenarnya saya agak bernasib baik kerana dapat memilih di JKA Bintulu selama 20 tahun lebih kerana bekas bos saya QS JKA Bintulu ketika itu yang datang transfer ke headquarter, dia ijaz bahagian transfer semua QS itu lah. Jadi dia cakap dengan saya, you nak stay di Bintulu sampai bila-bila, sampai dia masih bekerja di JKA, cakap saja. Jadi saya cakap okey. Jadi selama itu saya berada dalam keadaan selamat, tidak ditransfer ke mana-mana. Dan sekarang beliau pun bersara dan bukan maknanya saya tidak mau transfer ke mana-mana. Saya pernah menerima offer dari DPKU 2 tahun berturut-turut ketika mungkin dah 10 tahun yang lepas. Kemudian di BDA saya hampir nak masuk BDA sebab ada pos QS kosong dan QS BDA memang terus saya join BDA. Pada hari terakhir nak taburan saya tak jadi hantar kerana saya sayang JKA. Bukan kerana saya sayang JKA, kerana JKA itu adalah di Bintulu. Kerana saya juga terima offer dari DPKU dan juga terima offer dari STBC daripada bos-bos sendiri. Tapi saya pun lebih sayang dengan JKA kerana JKA banyak sangat nostalgia dan saya rasa kalau kerja dengan JKA banyak QS. Kalau kerja dengan BDA, 1 orang atau paling banyak 2 orang QS. Jadi pergaulan antara QS itu agak terhad. Begitu juga dengan DPKU. So saya pilih dekat dengan JKA kerana ramai QS lain yang jadi sahabat saya, yang jadi rakan-rakan, yang jadi rujukan kepada saya. Kemudian saya ingin melengkapkan ucapan terima kasih tiada tanda kepada yang berbahagia Jawisel, di berbahagian kerana telah merancang untuk mengadakan majlis pada malam ini. Dan beliau adalah SMS dengan saya, sepatutnya beliau tak dapat, patut pagi petang
petani hilang 6,5. Jadi 6,5 kalau beli kucing itu memang tak sempat. Tapi tiba-tiba saya terkejut dia buat kejutan sampai terkejut di sini. Jadi maknanya kemustahilan itu sebenarnya tidak mustahil kalau kita betul niat kita memang nak hadir ke suatu majlis itu. Jadi melalui laluan ibu datang ke Bintulu. Maknanya kalau ceng ikut laluan yang sama mungkin dia ada di sini, tapi dia tak ada ceng macam ini. Itulah perbezaannya. Tempat tuju sama tetapi cara nak sampai berbeza. Ada banyak alternatif, tapi kita boleh sampai lebih awal kalau kita macam imagine saja. Kalau kita pandai menggunakan jalan-jalan yang sesuai. Begitu juga dalam kerja lah. Dalam kerja apa yang pengalaman saya selama bekerja lah. Bekerja dengan tanpa ada maknanya kita dengan prinsip kita sendirilah, tidak akan terlibat dengan apa-apa juga unsur-unsur dari luar. Sebab pengalaman saya pernah banyak masuk pertandingan. Saya PHP di bab masuk pertandingan tidak pernah dapat menang, tetapi masih teruskan sampai orang sekeliling madah kita ajak-ajak masuk pertandingan. Tapi tidak dapat nombor sama saya. Tapi oleh kerana saya kata dalam hati selagi tak menang saya tak akan berhenti. Jadi memang betul memang dapat dua jenis pertandingan yang kemudian saya kongsikan di sini. Saya pernah masuk pertandingan pidato. Kali ketiga memang saya dapat nombor langsung ke negeri. Saya dah tak berhenti. Tapi kawan saya cakap tu pada kita depan. Tahun depan itu lah sebenarnya kejayaan saya bermula itu. Saya dapat wakil Sarawak. Lepas itu 3 tahun berturut-turut. Maknanya kalau tahun ketiga saya berhenti, 3 tahun berturut-turut jadi Johan Sarawak tidak akan saya dapat. Begitu juga dengan sayembara reklamasi polisi. Tahun keempat saya dapat nombor 2 Sarawak. Kemudian pegawai itu cakap sudah dibanding, dah dapat nombor 2 cukup lah. Saya fikir kalau tahun ini saya dapat nombor 2, tahun depan mungkin dapat bagus. Saya tak dengar nasihat dia, saya coba dan tahun lepas itu saya jadi Johan Sarawak. Maknanya seolah-olah kita menggali tanah, menggali tanah, cari emas dijumpa, macam kisah orang zaman dulu. Saya cari emas dijumpa, lepas tu dah rasa putus asa, balik tinggalkan barang itu. Jadi ada orang lain yang beli cangkul itu, beli dari kita. Cangkul saja sedepa daripada tempat terakhir kita mencangkul, jumpa emas. Maknanya kalau kita teruskan sedepa tadi, memang kita dapat emas itu tadi. Nah, begitulah dalam kehidupan ini, maknanya perlu usaha yang berusaha. Begitu juga dalam kerja. Apa yang menjadi kongsi di sini ialah apabila kita menghadapi sesuatu masalah, kadang-kadang tekanan kerja ataupun terlalu banyak masalah yang kita jangka akan timbul. Tapi kalau kita menyelesaikan dengan otak yang serabut, mungkin tidak dapat diselesaikan, mungkin bertambah serabut. Caranya ialah duduk bertenang dan dapatkan sumber-sumber maklumat kepada kawan-kawan lain supaya dapat memberi info tentang bagaimana menyelesaikan masalah itu. Sebenarnya seperti memetik jari saja. Kalau idea satu orang memang tak dapat, tapi dengan idea dari ramai, sebenarnya jalan nak selesaikan masalah itu terlalu simpel. Tapi dalam keadaan serabut kita tak dapat. Biasa kita perlu tenang dan cari jalan-jalan yang lain. Saya banyak menghadapi masalah-masalah lebih konkret yang melibatkan yang pertama JNN, yang melibatkan arahan pemandaraan dan semua itu yang boleh menyebabkan sesuatu payment yang tidak dapat dibayar dan sebagainya. Tetapi oleh kerana saya berfikir tidak terlalu memikirkan benda itu akan terjadi, saya juga banyak memberi nasihat kepada pejabat ataupun daya tentang bagaimana nak menyelesaikan masalah bila kita berserabut. Jangan terlalu memikirkan negatif. Apabila kita terlalu memikirkan negatif, yang negatif akan datang.
saya berucapkan jadi motivator. Jadi satu lagi saya tengok konsep tentang jalan. Jalan dia tengok selekoh tajam apa semua dia cakap kawasan kemalangan. Saya memang tak setuju. Kawasan kemalangan maknanya kita menarik unsur-unsur kemalangan memang itulah memang kemalangan. Orang datang banyak kemalangan berlaku. Kenapa tidak? Apabila lalu kawasan itu berhati-hati, pandu perlahan. Kita tukar yang lebih positif kepada madah tempat yang memang kawasan kemalangan. Jadi kalau pihak JKA nak tukar tu bagus juga supaya kurang kemalangan itu secure. Okey, saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada Encik Tungging yang telah memberi kepercayaan kepada saya sebagai ketua KIT JKA Bintulu, dan kepercayaan itu telah saya buktikan dengan kejayaan pada kali pertama masuk KIT Sarawak bagi di Johan, dan insyaAllah diharapkan untuk masuk majlis tingkat negeri untuk ketua yang memang tidak ada yang tidak memberi kerjasama. Saya memang betul-betul setuju dengan semua ketua seksyen yang apa saja seolah-olah yang saya minta, bukan minta kalau saya klaim KS ada peruntukan, kan klaim apa memang yo mereka bagi dia punya peruntukan, cek bagi dayang, bagi AJB, bagi kalau transport ini dengan mudah untuk memberikan kenderaan atau digunakan oleh saya dan juga rakan-rakan yang dalam rombongan saya. Jadi semua kerjasama, begitu juga dengan Puan Wasila dan Encik Peter dengan saya memang bekerjasama begitu rapat. Bukan kerana kami berasal dari Tatal dan Tatal, tetapi memang dia selalu kita pun politik juga kita kan. Itu yang sama kepala dan juga kepada Encik Encik Mu, kawan lama datang balik ke JKA, Pak Faizul dan juga Leo dan Puan Halinda yang banyak mencipta form-form baru yang melibatkan US sangat selesai. Jadi Brandon awaslah dengan Puan Halinda tema dan juga kepada siapa lagi staf saya ni orang walaupun jabatan kecil tetapi banyak sebenarnya membantu saya dalam keadaan perut kempit dan juga perut kempung. Tapi masih bekerja dengan steady dan walaupun perut dia kempung. Tapi yang paling steady lepas dia habis exam, lepas semasa dia exam biasa ujung minggu saya bagi kelonggaran ada untuk belajar. Kemudian balik lepas dapat diploma, saya tengok prestasi kerja dia begitu meningkat, kemudian hilang 3 bulan. Kemudian balik dia peningkatan kerja dia begitu baik. Saya fikir semoga dia bukan uji kerana diberi pelonggaran untuk minggu ataupun memang kagak dia bekerja betul. Dan Puan Teresa yang selalu juga SMS tanya tentang kontrak dan sebagainya, dan sama-sama kita belajar tentang kadang-kadang apa yang ditanya oleh rakan-rakan lain merupakan satu ilmu baru bagi saya. Kalau saya tanya tentang kontrak dan si begini rupanya, jadi saya pun tak pernah menghadapi masalah itu. Saya akan study dan ada cara lain yang boleh kita menyelesaikan. Mananya apa dia masalah ataupun pertanyaan daripada rekan-rekan merupakan ilmu baru untuk diselesaikan oleh kita. Jadi kepada semua pihak yang saya tidak sebut nama, sebenarnya semua memberikan kerjasama yang baik kepada saya selama lebih 20 tahun di JKA dulu, hingga ada orang bergelar
dia punya akar di GKAB itu sudah masuk dalam betul ke dalam tanah, jadi akar tunjang. Sekarang akar tunjang itu akan tidak ada di sana lagi, akan saya bawa ke Kucing. Jadi sekali lagi sekian, terima kasih, dan diharapkan beberapa orang penyanyi yang hadir dapat mengikut kita malam ini. Sekian, terima kasih.